Assalamualaikum, madam. Miss lah. Miss. Oh, miss. Sorry, I got madam. Tak apa. Okay, Assalamualaikum. Good morning. Good morning. Morning, madam. Miss. Waalaikumsalam. Aduh, Bazli ni. Ngantuk ni, Bazli. Dah bang. miss. Semua orang dah ada ke? Belum. Ada. Baru ada. Mantap, Miss. Miss, kita orang share. Okay. Miss, kita orang share devices. Rizal share dengan siapa? Devices. Rizal share dengan Bazli dengan Fazli. Bazli. Okay. Dengan Rizal. Wawa share. Wawa share dengan Bas. Okay. Alright, so hari ni kita nak start discuss nombor 6 sampai nombor 11. Kita start dengan, boleh mula? Boleh. Alright, kita mula dengan question number 6 first. So ini cerita pasal population. Okay, bila kita baca je soalan tu, kita kena try to interpret requirement in the question. Mesti ada hidden maklumat yang dia dah bagi kat dalam tu, kena detect lah. Alright, so first sentence dia dah bagi rate increase of bacteria proportional to the number of bacteria N. So dia dah bagi, okay, cerita dia sekarang nama dia huruf N. Kita kena guna huruf N lah. Okay, given that the number of bacteria at the beginning is N naught and after 10 days is N naught squared. So itu maklumat dia yang pertama. Dia dah bagi tahu beginning maksudnya initial when T is 0 and kita akan jadi N naught. And then after 10 days, so when our T is 10, N would be N naught squared. Itu dua maklumat pertama. Awak mesti dapat daripada soalan bila baca. Kalau awak tak dapat maklumat ni, nanti awak tak boleh nak cari A, awak tak boleh nak cari K. Stuck kat situ. Okay. Baru dah kita baca soalan find in term of N naught. Maksudnya jawapan kita mesti dalam sebutan N naught. Tak boleh tekan calculator lah kat sini. Dia nak test awak punya algebra. Okay. Number of bacteria after 30 days. So, dia suruh cari N ni berapa bila T kita 30. And then part B, days taken. So, T berapa bila number of bacteria is N naught to the power of 7. So, itu info. Kalau saya biasanya awak keluarkanlah nombor-nombor yang ada dalam soalan tu. Apa yang dia nak, apa yang dia bagi. Mesti ada dua benda tu. Baru awak boleh jawab soalan. So kita pergi kepada nombor 6 jalan kerja yang Aidil buat ni. Okay. Kita start dengan markah pertama. Dia tak bagi DE dalam soalan tu. So dia akan ada markah kat situ. DN over DT equal to KN. N number of bacteria at time T. Very good. Itu markah pertama. Okay. Markah kedua, dia successfully separate and integratekan both side. Alright. And then betul integrate. Lepas tu simplify. Munculkan equation A E to the power of KT. Dapatlah markah ke 3. Biasanya kat situlah ada 3 markah. Okay. Next kita fix step. Mesti nak cari A. Mesti nak cari K. Alright. So original number at time 0. So N naught tu dia gantikan N naught. Lepas tu T tu dia ganti kosong untuk dapatkan nilai A. And then dia ganti balik A. Kat sini ada markah seterusnya. Okay. Lepas tu T10 N naught dia ganti N naught squared. Kat situ tunjuklah dia ada markah kat situ. Dia tengok awak gantikan dengan betul. So K akan dapat ln N naught divide by 10. Lepas tu mana equation yang dah siapnya? Ni. Aidil. Hilang. Tak ada. Apa yang tak ada, Miss? Equation yang dah siapnya. Sebelum menjawab soalan. Oh, awak ganti kat bawah satu-satu. Oh, okay. Dia ada boleh lah recover time ni. Tapi biasanya bila kita dah siap cari K, maka seterusnya bila awak dah siap equation N. So, N is actually N naught exponent to the power of tadi awak ganti nilai K awak ni kan. Ln N naught over 10 darabkan dengan T. Equation yang awak dah siap dapat nilai
N not dengan T. Saya macam lagging keluar lambat Macam lambat tadi macam elok je. Apa masalah itu? Okay. And then ini dapat markah seterusnya. Ada markah equation. Yang saya tulis tu. Itu markah equation. So kena tulis lah. Biasanya barulah dapat markah. Tak tulis tak dapat markah. Okay. Lepas tu baru kita nak menjawab soalan. So sampai nak cari equation tu nampak macam tak penting tapi dah ada 6 markah sebenarnya. 3 markah awak cari general, lepas tu cari A 1 markah, cari K 1 markah, dapatkan equation akhir, 1 lagi markah. Total 6 markah dah kat situ. Okay. Next kita jawab part A. Dia bagi T30 and not tu berapa? Okay. So markah seterusnya bila kita nampak awak masukkan 30 kat T. Tu markah. And then markah simplify. Eksponen kuasa ln ni boleh potong. Okay. Lepas tu dapatlah jawapan. Kat sini pun samalah. Ada 3 markah. And then part B pula terbalik. Dia suruh cari T bila N kita N not to the power of 7. So ganti N not 7 dapat markah. Proses simplify 1 markah. Dapatkan T to 60 dia 1 lagi markah. Okay. In total soalan ni 12 markah. Nampak macam pendek tapi banyak markah kat soalan ni. Alright. Ada apa-apa nak tanya soalan nombor 6? Okey je. Rasa boleh buat. Boleh. Jiha kata boleh. Orang lain saya assume lah. Mewakili lah tu. Boleh. Okey. Kalau okey kita pergi soalan seterusnya. Nombor 7. So nombor 7 kita pergi soalan dulu. Alright. So dalam soalan nombor 7 dia dah bagi dah equation dP dt equal to Kp. K is negative constant. Okay. So polonium decays into lead such that after 100 days lost 30% of its initial amount. So kat sini sekarang dia tak ada cerita pasal initial amount langsung. Kita lah yang kena assume. Ni macam dalam nota kuliah. So kalau initial T0, P tu tak ada kita yang letak. Saya letaklah sebagai P0. Okay. And then dia kata tadi after 100 days lost 30%. So kalau hilang 30% maksudnya yang tinggal 70% lah kan. So 70% from initial maksudnya 0.7 P0. Okay. Ini maklumat yang awak kena interpret daripada ayat dia bagi dalam soalan. Okay. Barulah boleh tengok soalan dia apa. Soalan dia find the half-life of polonium. Maksudnya half-life tu dia nak cari masa bila life untuk polonium ni. Mass lah sebenarnya. Mass dia dah jadi half. Maksudnya mass kita dah tinggal separuh. 0.5 from initial juga. So from 0.5 P0 lah kat situ. Okey. 3 info ni kita dah faham. Baru kita boleh jawab soalan nombor 7. Kita pergi jalan kerja yang Rizal buat. So first step soalan tu dia asingkan. Okey. Sebab DE dah bagi dalam soalan. DE tak ada markah. Betul. So awak asingkan. And then simplify. Integrate both side dengan betul and then simplify dengan betul. Okey. Settle. Seterusnya dia nak cari A. Oh dia guna M0. Boleh lah sama je. Masukkan T0. P tu dia buat M0. So A kita dapat M0. So dia dapatlah equation kat situ. Betul. So and then after that dia buat T100. P kita 70% of M0. Betul dia ganti. So dapatlah K tu negative 1/100. Okay. Lepas tu dia ganti balik. Alright. Good. Dapatlah equation. Okay. Ni step sebenarnya sama je macam soalan nombor 6 tadi kan. Nombor je berubah. Huruf tu berubah. Step je sama je. Tak berubah apa-apa kat situ. Okay. Barulah kita boleh jawab half-life. Half-life tadi maksudnya kita nak cari T. So T ni ada bila kita dah jadi separuh. So 0.5 M0 yang dia letak kat sini. Ini ada markah seterusnya.
And then process simplify. Process simplify ni saya harap semua orang dah expert lah apa nak buat. Okay. And then dia bahagikan je lah T tu. Ln 1/2 bahagi dengan 1/10 ln 7/10. Akan dapatlah terus. Dapat tepat lah ni. Kau tengok jawapan belakang. Sebab jawapan belakang tu dia bunda. Awak pun ikut bunda Rizal. Oh, dulu madam. Dia dapat perpuluhan kan? Ya. 194.3 something saya rasa. Apa tak jawapan dia tadi? Mana datang hari 1.943 madam? Oh yelah, tunjuklah dapat tu. Lepas tu barulah bundakan. Kau terus melompat je. Yelah. Senang nak pendek. Oh, okey. Baiklah. So, soalan ni berapa tadi? Markah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 je markah dia. Kurang less sikit daripada soalan nombor 6 tadi sebab soalan dia lagi pendek sikit. Dia cari satu benda je. Dia minta half life. Tapi still markah dia banyak lah kan sebenarnya. Kalau lebih daripada 6 markah tu soalan tu banyak markah lah sebenarnya. Settle nombor 7. Seterusnya kita masuk nombor 8 yang ni hadis yang kena buat. Okay. So nombor 8 dia bukan soalan application yang fix tapi dia dah bagi equation dalam soalan. So acceleration is 9.81 minus v over 3.2. Betul lah tu. Dia punya tadi rasanya. Okay. Find the raindrop velocity. So ini soalan dia. Velocity. Maksudnya soalan suruh cari v. As time increase without bound. Maksudnya masa berjalan tanpa stop. Kalau masa tu tak berhenti, dia berjalan je sentiasa. Maksudnya kita akan assume T tu infinity. Okay. Assuming the raindrop initial velocity is 0. So dia nak bagi second info kat situ. Bila V0, T pun 0. Bila T0, V0. Okay. Dua info tu lah. Satu info dia bagi, satu lagi soalan Kita tengok jalan kerja yang kawan awak buat. So, first step daripada maklumat soalan tu dia guna dv dt. Ini sebenarnya acceleration. Semua orang tahu yang ni. Ingat tak awak belajar ni masa SPM? Ke tak ingat? Saya tulislah kat tepi. Masa SPM kita ada belajar 3 benda kan? Displacement, velocity dengan acceleration. Yes. Okay. Kalau displacement dia simbol S, kalau velocity V, kalau acceleration A. And then daripada displacement nak dapat equation velocity and daripada velocity nak dapatkan equation acceleration, proses kita kat sini mesti differentiate. Yes. Differentiate. Awak dah belajar lah benda ni. Semua ingat lagi lah. So, bila displacement S kita differentiate in term of V, kita akan dapat ds dt lah kalau kita nak dapatkan equation velocity tu in term of displacement. Bila velocity awak differentiate dapatkan equation acceleration, dia akan jadi dv over dt. Ataupun sebab displacement differentiate 2 kali, d squared s over dt squared. Okay, itu dari segi simbol kenapa dia jadi macam tu. Faham konsep ni, barulah jadi cerita dia tadi kenapa acceleration terus jadi dv dt. Okay, itu markah pertama dia munculkan. Soalan ni boleh settle pakai dua-dua method sebenarnya. Awak nak separatekan dia boleh, awak nak buat integrating factor pun boleh. Yang kawan awak buat ni dia pakai simpi. Okay. So markah pertama standard form. And then dia cari P. Betul. Lepas tu dia dapat V. And then dia darabkan. Lepas tu product rule. Bila kita buat product rule nak integrate both side, dt mesti muncul kat hujung ya. Macam biasa, korang memang selalu terlupa benda tu. Tolak markah ni nanti. Okay. And then integrate lah macam biasa. Okay. And then yang ni 9.81 bahagi 1.32 ni disimplify dapat 31.392. Alright.
Lepas tu kita nak cari C, masukkan initial condition yang awak translate daripada soalan tadi. T0, V0. So dapatlah C. And then substitute back, dapatlah equation. Okay. So if T kita goes to infinity, masukkanlah infinity, awak akan dapatlah jawapan kat situ. Okay. Ni macam jalan kerja tanya orang je ni. Macam terus macam je ni. Ada tanya orang Ada tanya kelas lain Fazli. Ada orang lain ada nak tanya apa-apa tak nombor 8? Tak ada. Okey je. Kakaknya belum lagi. Takatnya belum lagi. Okey, saya pergi terus nombor 9 pula. Nombor 9, kita cerita pasal rate of cooling, temperature. Okay. So, rate of cooling dia dah bagi juga equation kat sini. Equation ni slightly different sikit dengan nota kuliah tapi dia dah explain satu-satu. Capital T is about temperature object. And then dia guna A untuk ambient temperature. Itu intro dia. Maksudnya sekarang next bila baca soalan, awak kena cari objek dia cerita pasal apa. Lepas tu objek tu, barang tu dia simpan kat mana. Itu yang akan jadi ambient kita, surrounding kita. Okay. So sebab tu lah next sentence dia cakap dia simpan ice cream. So itulah objek kita sekarang ni. Ice cream kept in a freezer at negative 180. Okay, itulah maklumat penting yang pertama. So surrounding kita, ambient dia sebenarnya freezer. So A teruslah dapat negatif 180. Itu maklumat pertama yang awak kena keluarkan. Alright, next at 12 noon, temperature ice cream is negative 110. So maksudnya pukul 12, temperature ice cream T besar dah jadi negative 110. And then after that pukul 1, temperature ice cream dah jadi negative 160. Okay. So, bila kita letak pukul berapa, itu tak boleh masuk kat T, small t. Small t tu duration. Sekarang ni dia nama waktu tu. So, dia tak dia bagi info kat sini. Kita teruslah assume masa pertama yang dia bagi tu kosong. And then gap dia tu awak sendiri kira lah daripada 12 nak pergi pukul 1 berapa. Awak boleh pakai jam. Boleh juga pakai minit. Mana-mana pun dapat jawapan yang sama, tak kisah kat sini. Okay. And then soalan kita, temperature ice cream was initially negative 20. So T is negative 20. What time was the ice cream kept in the freezer? Pukul berapa dia simpan ice cream tu sebenarnya? Okay. So daripada situ nanti kita nak carilah. Kenapa ni, pukul berapa ni? Okay. Kita tengok jalan kerja yang Jiha buat. So start dengan tu. Okay. Inilah tadi maklumat yang saya tulis. Inilah yang Jiha tulis kat sini. Okay, good. So dia masukkan. Oh, dia tak masuk awal-awal. Dia masuk kat mana? Dia masuk kejap lagi. Oh, okay. Dia asingkan. Dia integrate both side. Dia simplify. Biasanya kat sini kalau A tu terus nak ganti pun dah boleh. Tapi kalau tak ganti kemudian pun bolehlah juga. Dia tak adalah disalahkan. Betul je. Okay, next kita nak cari capital A dengan K. Baru dia ganti kat sini. So dia masukkan T kosong. Temperature negatif 110. Ambient dah ada negatif 180. Dapatlah A tu 70. Maka seterusnya. Good. Nak cari K, dia pakai jam lah ni. Dia masukkan T tu 1. Temperature negatif 160. Kejap, korang tak nampak Okay, K akan dapat negatif ln 2/7. So dapatlah another equation. Okay. Next barulah kita nak cari soalan. Soalan ni tadi masa dia apa bila temperature kita negatif 20. So masukkan je lah. And then
compare, dapatlah jawapan. So kat situ kita akan dapat negative 40 minutes. Maksudnya kita kena tolakkan 12 minit daripada initial. Initial kita tadi pukul 12. Pukul 12 pula. 40 minit, sorry. Initial kita tadi pukul 12. Lepas tu kita kena tolakkan 40 minit sebelum pukul 12. Dapatlah jawapan pukul 11.20 pagi lah. Kat sini ada markah. Lepas tu dapatkan jawab proses simplify. Lepas tu dapat jawapan. Ada markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih kurang 9 ke 10 markah lah biasanya. Ini 10 markah. Ada apa-apa nak tanya ke? Korang okey boleh follow ke korang di awangan je sebenarnya? Dia macam Aku lupa. boleh follow? Okey. Okey, boleh madam. Miss. Boleh miss. Tak apa. Okey. Nombor 10 kita sambung, kita masuk circuit. Kalau circuit, equation macam yang saya cakap lah, dia dah fix, dia bagi. Okay. And then ada 3 maklumat yang awak mesti keluarkan. Awak mesti keluarkan dia punya resistance, awak keluarkan dia punya inductance, and then dia punya volt. Masukkan dalam soalan. And then dia dah bagi kat situ I00. Maksudnya bila current kita akan kosong bila masa tu kosong. I0, T0. So soalan first dia suruh cari I. Soalan kedua dia suruh cari current tu berapa bila T kita 1. Okey, kita tengok jalan kerja kawan awak. Yang ni saya rasa Nazirul yang kena buat. Apa jalan kerja ni? Okey. So first dia masukkan maklumat. And then apa yang dia buat ni? Dia bahagikan dengan 4, betul. Lepas tu dia pindah. Oh, awak tak pakai simpi ke kat sini? Awak pergi pakai separable variable. Patutlah jalan kerja panjang lain macam. Okey. Memang semalam baru kita belajar kan, kita pakai simpi je kat circuit, lagi cepat dapat jawapan. Kalau awak pakai separable variable ni, jalan kerja panjang sikit. Tapi betul je, tak salah. Okey, kejap kita tengok apa dia buat. Kenapa dia jadi apa ni? Tak faham. Sini 13 ke? Apa tu? Lepas tu dia jadi 1. Kat sini dah jadi 3i pula. Okey. Oh, sini betul je. And then dia integrate. Okey. Jalan kerja jadi panjang lah sikit. Pening sikit kat sini. Okey, betul je tapi tak salah. Lepas tu mana equation currentnya? Oh, ada kat bawah. Okey. Alright, betul je. And then masukkan T1, dapatlah jawapan. Okey, betul je. Cuma saya rasa jalan kerja macam panjang. Kalau kita pakai simpi lagi cepat kot Nazirul. Pakai integrating factor. Kita buatlah kat tepi. Okey. So jalan kerja kita tadi, saya ambil daripada awal lah. 4 di per dt. Sebentar ya. Tambah 12i equal to 60. So first step kalau kita nak buat simpi, kita kena hilangkan 4 sebab derivative must be on its own. So S kita semua kena bahagi 4, kita dapat di per dt plus 3i equal to 15. Settle. Next kita masuk nak cari P dia. So P mesti P in term of T lah sebab bahagian huruf bawah tu PT. PT pergi kat sebutan kedua tutup I. So kita dapat 3.
Next kita pergi I, integrating factors. So V in term of T would be exponent integral 3 dt. So kita akan dapat E 3T. Lepas tu kita pergi step ketiga, multiplication. Darabkan setiap satu. And then product rule macam biasa. D over dt can be factorized outside. And then I E3T awak dah boleh salin. Second term you can ignore. On your on your right side just copy everything back. And then dah boleh lah pergi last step. Kita tinggal nak integrate both side. So, dah boleh integrate, bahagian kiri akan dapat benda yang sama. Bahagian kanan, 15 bawa keluar, eksponen boleh integrate macam biasa. Dan kita teruslah dapat jawapan. Saya rasa kalau pakai ni macam lagi kurang complicated kot. Lagi cepat dapat jawapan, lagi kurang complicated. Pendek sikit jalan kerja dia sebenarnya. Nak compare pakai separable tu, dia jadi long. Nak simplify tu, panjang cerita sikit. Sebab tu kalau circuit punya case dia suruh pakai simple je sebenarnya lagi cepat dapat jawapan. Tapi markah sama je lah. Dua-dua pun boleh je kita terima. Tak salah pun. Okey, kita masuk soalan terakhir nombor 11. Okey. Dia dah bagi dah. Dia punya DE ni. dN over dt equal to Kn. And then inertial is 500 mg. So kat sini dalam soalan dia dah bagi siap-siap. Bila T sama dengan kosong, N kita dah jadi 500. So kita tak perlulah nak assume P0 ke N0 ke. Tak ada kat situ. And then after 3 years, 20% of original mass has decayed. Maksudnya dia dah hilang 20%. So bila T sama dengan 3 years, N kita kalau dah hilang 20%, yang tinggal 80% lah. So kita akan dapat 0.8 from initial. Initial tadi 500. 0.8 darabkan dengan 500 lah. Okay. So find expression for mass at any time T. So itu soalan dia. Expression for mass time T maksudnya dia suruh cari equation untuk N. N sama dengan apa? Dot tu. Awak kena cari. Okay, part A. Determine amount remaining after 25 years. Maksudnya dia suruh cari when T is 25. N kita berapa? Yang kedua, determine the amount remaining after 200 weeks pula. Okay. Tadi kita cari dalam tahun, sekarang dia bagi minggu. So, tapi benda yang sama, dia suruh cari N. Bila T kita 200 minggu. 1 tahun 52 minggu maksudnya 200 bahagi 52 lah. Itu masa dia. C, determine the amount of time required for the material to decay to 30% of its original amount. So dia suruh cari masa pula bila N dah tinggal 30%. So 0.3 yang darabkan dengan 500. And then last one, determine the amount of time required. Dia suruh cari T bila N kita dah jadi 250. Kalau perasan itu sebenarnya separuh, samalah maksud dia dengan half-life. Kalau nampak mass dah jadi separuh je, half-life lah tu maksud dia. Okay, soalan ni panjang tapi dia minta benda simple-simple je. Kita tengok jalan kerja yang Tai dah buat. Okay. So first kat sini dia gunakan differential equation yang dia dah bagi, betul. Okay, walaupun dalam nota kuliah kita belajar radioactive decay ada negatif kan. Itu kalau soalan tak bagi Kalau soalan dah bagi macam nombor 11 ni, dia tak letak negatif, ikut je equation yang soalan bagi. So cerita dia sini, conclusionnya, kalau soalan dah bagi differential equation dalam soalan, kita ikut je yang ada dalam soalan. Kalau soalan tak bagi, baru awak refer differential equation yang ada dalam nota kuliah tu. Okay, so kita separatekan dia.
Ini tak ada markah sebab dah ada dalam soalan. So, betul. Okay, separatekan, integrate both side, simplify. Dapat equation, settle. Next, kita mencari A, ganti nilai good, dapat A. And then cari pula T3, dia gantikan 4/5. Sebab tadi 80% ke? Buat 4/5, betul lah tu. Okay, gantikan. Dapatlah nilai K tu 1/3 ln 4/5. Alright, good. So, ganti balik dalam equation. Ini saya go through je lah ya. Jangan kerja ni sebab dia betul je kat situ. Okay. Baru dia nak jawab A. Bila dah ada equation dah betul, patutnya yang lain akan betul lah. So, first case tadi, T ganti 25. So, kat sini nampak awak ganti 25. Lepas tu terus je lah tekan calculator. Dah dapat markah terus. Yang kedua, T tu tadi 200/52 minggu kat situ. Dia ganti ni. So, dapat 375.6 mg. Good. And then C. Dia dah jadi 30%. So, 150 mg. Dia ganti. And then simplify dapat 16.2 years. Okay. And then last one. Dia dah jadi 250. Dia ganti. And then dapatlah jawapan 9.32 years. Okay. So sebenarnya dia ulang-ulang je lah. Jalan kerja dia dengan nombor 7 tadi tak ada beza pun. Dia ulang benda yang sama, cuma dia minta benda berbeza. As long as awak faham apa yang soalan tu minta, awak tak ada masalah lah nak jawab benda tu sebenarnya. Okay, ada apa-apa soalan? Okay je, Miss. Okay, mudah. Boleh. Betul. Okay ni. Ni ada dalam keluar assignment ni. Assignment saya dah release. Awak dah boleh dah tengok kan. Dah boleh lah usah-usah soalan assignment tu. Assignment ada topik 1 dengan topik 2 je. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kita habiskan kelas hari ni sampai sini je. Okay, boleh. Boleh, madam. Tak, boleh kalau madam nak sambung tak apa. Kita nak sambung. Kita nak sambung apa? Itulah. Kalau tak ada benda nak sambung nak macam mana kan madam? Itulah. Tiba-tiba macam Rizal bersemangat kat situ. Memang madam. Dah 2 kali saya buat soalan ni madam. Okay. Kalau tak ada apa-apa saya stop kat sini. Yang ni nanti macam biasalah saya video dengan apa recording, solution ni nanti saya letak kat side. Okay. Untuk pop quiz, saya dah pulang dah kat semua orang. Perasan tak dah dapat markah kat GC? Ke tak perasan pun? Perasan. Okay. Dia patut, saya ingat saya bagi soalan yang senang. Tapi bolehlah markah korang tu okay. Tapi patutnya dapat markah penuh lah. Korang macam main hentam je jawab. Okay. So, saya dah buat video membincangkan soalan pop quiz tu. Nanti kejap lagi saya bagi link. Awak tengoklah video tu, compare dengan jalan kerja awak buat. Saya malas nak tulis satu-satu sebab most of awak yang salah tu awak ignore soalan hands. So saya memang bulat besar-besar, saya tanya handsnya awak pakai kat mana? Awak tak menjawab soalan. Ramai salah kat situ lah. Tak hati-hati. And then untuk integrate trigo tu pun yang integrate sin squared. First step ramai dah betul, dia tukar jadi cos, dah betul. Lepas tu integrate cos dapat cos balik. Dia macam conflict identity kat situ. Tak tahu kenapa. Lepas tu dia berjemaah lah buat salah yang sama kan. Dia bila seorang dah salah, tiba-tiba beramai-ramai soalan tu, dia salah juga. Kantoi di situ. So tengoklah balik jalan kerja awak tu. Okay, untuk hari Ahad, saya tak buat kelas. Kita akan buat quiz lah macam biasa. Cuma hari Ahad ni saya bagi quiz topik 1 bergabung dengan topik 2. Baru kita rasa beza kan. Baru tahu. Nak tahu, awak tahu tak tu soalan topik berapa sebenarnya. Alright? Yes. Okay. Betul. Alright, kita jumpa lagi minggu depan. Thank you, kelas. Thank you, Miss. Thank you.